dari segi program peningkatan prestasi akademik yang kita telah lakukan peperiksaan pada beberapa hari bulan tu, juga tak ingat. So kita ulang balik soalan ini, kita buat ulang kaji lah, kenapa sangat pun. Semua 4 orang ni penanti kenapa? Siapa yang positif? Okey, jadi kita kena teruskan pembelajaran. Okay, hiraukan background tu. Baik, untuk soalan nombor 1 kita, alright, 2x kuasa 2 tambah 3x sama dengan 2 dalam kurungan 3 tolak x mempunyai punca-punca alfa dan beta. Bentukkan persamaan kuadratik dengan punca-punca alfa dan punca-punca alfa tambah 1, okey, dan beta tambah 1. Okey, yang ni kita punya Baik, cari satu persamaan yang lain selain daripada 2x kuasa 2 tambah 3x sama dengan 2 kurungan 3 tolak x. So apa kita buat first? Kita kena kemaskinikan persamaan ini dalam bentuk am. Apa bentuk am dia? 2x kuasa 2 tambah 3x sama dengan, kembangkan, 6 tolak 2x. Okey, betul, pindah semua sebelah kanan. 2x kuasa 2 tambah 3x tambah 2x tolak 6 sama dengan 0. Okey, alright, sekian. Dan seterusnya kita buat kemaskinikan 2x kuasa 2 tambah ni 3x tambah 2x jadi 5x tolak 6 sama dengan 0. Okey, so kita dah bentukkan persamaan am untuk kuadratik. Okey, kuadratik mesti ada dalam bentuk ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Ini mesti dalam bentuk am. Okey, ini bentuk am untuk kuadratik. Okey, kena ingat ni guys. Okey, so bila dah bentuk persamaan kuadratik ini, barulah kita dapat tentukan A kita apa. Dalam kes ni A kita 2, B kita 5, manakala C kita itu adalah negatif 6. Baik, daripada mana kita dapat ini? Daripada nilai kuadratik A, B and C. Ini kita kena faham juga, kita kena ingat balik. Sorry. Alright, so jadi kita kena terpadam ni dulu sekejap. Okay. Baik, so A kita sama dengan 2, B kita sama dengan 5, C kita sama negatif 6. Okey, kalau kamu masih ingat dalam pembelajaran kita ada hasil tambah punca. Okey, hasil tambah punca kalau kita menggunakan alfa dan beta, symbolize punca alfa dan beta, kita kena buat alfa tambah beta. Okey. Lepas tu kita ada hasil darab punca. Hasil darab punca ialah kalau kita menggunakan simbol alfa dan beta ialah hasil darab. Jadi secara tak langsung alfa tambah beta ni ada dalam rumusannya adalah negatif B bahagi A. Begitu juga dengan hasil darab punca C bahagi A. Ini kena ingat dalam nota cikgu ada beri hasil tambah punca ialah alfa tambah beta sama dengan negatif B bagi A, dan hasil darab punca adalah alfa beta sama dengan C bahagi A. Baik. Faham tak setakat ni? Okey tak? Siapa yang ada ni lah? Faham cikgu. Faham Okey, so apabila hasil tambah darab punca dan hasil darab punca untuk persamaan kita tadi tu dah jumpa, seterusnya kita perlu cari satu persamaan yang lain. Okey, satu persamaan yang lain daripada daripada persamaan kita tadi tu, okey, yang mempunyai punca-punca apa tadi? Alfa tambah 1 dan beta tambah 1. Ini macam ceritanya pula. So cari persamaan yang lain daripada persamaan kita tadi tu, okay, dengan menggunakan punca-punca
alfa tambah 1 dan beta tambah 1. Okey. Cari persamaan dengan menggunakan punca-punca ini. Oleh itu kita berbalik kepada HTP yang baru. HTP yang baru. Kita tulis balik. HTP yang baru. Kita tulis kat sini baru ialah alfa tambah 1 punca yang pertama tambah hasil tambah beta tambah 1. Ini kita kena ingatlah. Alright. So alfa tambah 1 tambah beta tambah 1. So yang ini kita akan dapat lebih kurang alfa tambah beta tambah 2. Okey. Ini hasil tambah punca yang baru. Baik, yang kedua kita cari pula hasil darab punca yang baru. Hasil darab punca yang baru. Hasil darab punca yang baru ialah kita perlu lakukan daraban Darab alfa tambah 1 darab beta tambah 1. Okey, sebentar cikgu ada kita bagi 5 minit dulu sekejap. Bagi 5 minit, jangan pergi mana-mana dulu. Okey, sebentar Tadi ada hal sikit. Budak masuk ke kelas apa? Peperiksaan Kak? Kelas peperiksaan untuk ujian mendengar tadi. So cikgu agak bising sikit tadi kena arrange. Okey, kita sambung Kita ada HTP baru alfa tambah beta tambah 2. Kita ada HTP baru alfa tambah 1 darab beta tambah 1. Oleh itu yang sebelah darab tu kena kembangkan ini kena kembangkan. Alfa darab beta, alfa darab 1. So itu kita punya alfa beta. Lepas tu alfa. 1 darab beta, 1 darab 1.
Jadi yang itu kita punya beta and then tambah 1. Okay, so kita kena buat pengembangan seperti ini. Jadi seterusnya, kalau kita perhatikan betul-betul, nilai alfa tambah beta yang berada di sini, sama dengan apa Kalau kita tengok betul-betul, alfa tambah beta, kita isi lagi kat sini. Daripada yang lama tu, ni yang lama punya, yang kita bentuk yang tadi, alfa tambah beta ialah negatif B bagi A. Iaitu negatif 5/2. Jadi kita tahu nilai alfa tambah beta kat situ adalah negatif 5/2. Okay, so perhatikan. So kat sini kita boleh letak dia sebagai negatif 5/2. Okay, so negatif 5/2 tetapi tambah 2. Alright, so yang satu lagi ialah HDP. Okay, cuba kira nilai ni berapa? Negatif 5/2 tambah 2. Berapa? Cuba kira. Negatif 5/2 tambah 2 berapa? Oh, Aisyang. Dia juga yang bodoh yang pakai ras. Cukup awal-awal dulu. Ataupun silin. Tolong kira tu. Cikgu tak ada kalkulator. Tak sempat nak. Negatif 5/2 tambah 2. Berapa tu? Negatif 1/2. Betul. Okay, so tekan kalkulator. Negatif 1/2. Alright. Okay, so negatif 1/2. Alright, yang satu lagi, yang bahagian HDP kita ni, okay, HDP kita ni, hasil darab punca yang ini, apa kita buat? Kita buat benda yang sama. Okay, kita buat benda yang sama, tetapi dalam keadaan alfa darab beta. Kita ada satu simbol di sini, alfa darab beta dengan alfa tambah beta. Baik. Alfa darab beta ni nilainya kita boleh tengok yang lama tu. Yang lama tu adalah HDP sama dengan alfa darab beta. Yang ini iaitu C bahagi A. Ini maknanya negatif 6 daripada sini. Negatif 6 bahagi A. Bahagi dengan 2. So itu kita akan dapat negatif 3. Right. Seterusnya kita letaklah nilai negatif 3 di alfa darab beta ini. Itu negatif 3 tambah alfa tambah beta ini yang tadi nilai yang negatif 5/2. Okay, negatif 5/2. So negatif 5/2. Negatif 5/2 tadi tak ingat lah. Negatif 5/2. Okay, tambah 1. Okay, kira ni. Negatif 3 tambah negatif 5/2 tambah 1. Berapa tu Silva? Ataupun Silin? Tolong kirakan cikgu. Min Anderson, Taiman, tolong kira negatif 3 tambah Negatif 9/2. negatif 9/2. Betul. Negatif 9/2. Ya kot? Semua kira betul tak? Negatif 9/2. Alright, so kita kecilkan sikit biar nampak semua jelas. Okay. Kecilkan sikit. Okay. Baik. So, apakah persamaan daripada soalan kita tadi tu? Dia suruh cari persamaan yang satu lagi yang mempunyai punca alfa tambah 1 dengan beta tambah 1. Kalau mengikut soalan kan, bentukkan persamaan kuadratik dengan punca-punca ini. Okey, so jadi hasil daripada pencarian tadi HTP baru dengan HT baru, kita ada formula di mana persamaan yang baru itu adalah X kuasa 2 tolak HTP baru X tambah HDP baru. Okay, HDP baru. Nilai HDP baru samakan dengan kosong. Alright. So, ini formula yang diberikan nanti. Sekejap kan? Bising dong. Tadi dia orang bising kan?
Itulah. Okay, so X kuasa 2 tolak HTP baru. Okay, HTP baru tadi nilai yang kita dapat daripada ini. Ini HTP baru HTP baru. Itu negatif 1/2. Okay, tulis. So, X kuasa 2 tolak negatif 1/2 X tambah HDP baru tadi yang kita dapat nilai ini. Jadi, ini HDP baru. Iaitu negatif 9/2. So, persamaan yang telah kita bentuk tadi, yang kita cari nilai HDP baru tu, kita jadikan dalam bentuk persamaan ini. Alright. So, persamaan yang baru kita adalah dalam bentuk X kuasa 2. Okay, negatif dengan itu akan jadi positif 1/2X. Negatif dengan positif jadi negatif 9/2. Sama dengan kosong. Alright, tapi masih tak cantik lagi. Sebab kalau boleh kita tak mau ada pecahan ini. Tak mau pecahan ini. Jadi kita hilangkan pecahan itu dengan darabkan semua dengan 2. Okey, darabkan semua dengan 2, kita akan dapat 2x kuasa 2 tambah x tolak 9 samakan dengan kosong. Okey, itulah persamaan yang baru kita dapat daripada hasil x tambah 1 dengan beta tambah 1 punya punca. Alright, ingat Alright, itu caranya lah. Baik, ada apa-apa soalan tak? Okay, kalau ni rekod, nanti awak boleh tengok balik lah nanti. Baik, ini saja. Setakat ini, siapa nak tulis dulu lah tapi soalan ini kita refer pada skrin cikgu dulu. Alright, saya rasa kamu belum ada soalan yang pada cikgu ni dulu. Okay, tidak Okey, untuk soalan nombor 2. Sekejap cikgu kena print soalan nombor 2 ni dulu. Tidak guys. Okay, tak apalah, hari pertama ni kita belum buat sangat persediaan. Saya harap kawan-kawan yang lain tu kita ajak dia bersama-sama, belajar bersama-sama lah. Sebentar guys, cikgu nak print screen ni dulu. Okay. Soalan je lah. Nampak yang cikgu buat apa ni? Cikgu tak sempat nak scan tadi. Okay. Alright. Soalan yang kedua. Sebentar Alright, soalan yang kedua. Kena download dulu gambar tadi. Okey. Kita pergi ke soalan. Sebentar Harap bersabar semua. Okey, harap dapat tengok soalan nombor 2 ni. Okey, nampak tak soalan nombor 2? Ni cikgu just ambil by foto je Kita sempat nak scan. Kalau ada yang scan tak? Tak ada. Soalan ni peletak sirah tak ada Tak ada Soalan tak ada tapi jawapan ada. Okey, nampak tak soalannya? Cikgu besarkan sikit Jawapan ada Okey guys, nampak soalan dia? Clear Nampak. Okay. Alright, so okay, kurang jelas tapi boleh nampak Raja 2 menunjukkan kedudukan dua buah perahu nelayan A dan B dan JTP. Okay, kita ada perahu ataupun kapal kat sini. Ada kapal A dan kapal B, lepas tu JT. JT ni tempat persinggahan kapal-kapal tersebut. Alright. So perahu A berada 500 meter dari JTP. Perahu B berada 300 meter dari JTP. Okay, so mereka ni dalam keadaan kedudukan yang berlainan. Satunya perahu adalah 500 meter
Dan satu lagi perahu ialah perahu B adalah 300 meter dengan kedudukan seperti inilah. Baik. So, seterusnya dengan menggunakan vektor U untuk mewakili 50 meter pada arah PB. Okey, 50 meter pada arah PB dan V untuk mewakili 100 meter pada arah PA. Ungkapkan AB dalam sebutan U dan V. Ni macam mana cerita ni? Okey, pertama kali kalau masih ingat ini soalan vektor soalan vektor ni kita kena faham dalam keadaan mana pen cikgu ni? Ya. Okey, dalam keadaan jarak. Vektor ni ada jarak dan arah, magnitude dan arah. Okey, katakan macam inilah. Okey, arah mereka semua nak pergi ke perahu B lah. Baik. Vektor perahu A berada 500 meter. Kemudian perahu B berada 300 meter dari ingat tak cara ni macam ni? Cikgu ajar awak lah. Okey, so ini arah dia. Arah cikgu letak, tadi tak ada arah. Ni sekarang ada arah dah. Kita betulkan sikit. Arah dia menuju ke perahu P. Kemudian dia kata kat sini lagi, dengan menggunakan U untuk mewakili 50 meter pada arah PB. Dia ada tulis arah PB. Okey, kita kena buat pembetulan sikit. Dia kata arah PB. Maknanya arah kita dari P ke B. Ini salah kita kena tengok ni betul. Maknanya dia arah dari P ke B. Iaitu dia mewakili U tetapi 50 meter. Dengan mewakili setiap vektor U tu adalah 50 meter. Jadi kalau 300 meter, berapa U? Berapa kali U? 300 meter dengan berapa kali U tersebut bagi dengan 50 meter, dia akan jadi 6 U. So ini akan jadi vektor, kita letakkan tandaan 6 U lah. Okay. 6 vektor U. Okay. Ini secara vektor. Jarak 300 meter. Kenapa 6 U? Sebab 300, setiap vektor U tu mewakili 50. Kan dia kata kat situ 550. Tu jadi sebab tu kena taruh 6 U. Satu lagi untuk dan V untuk mewakili 100 meter pada arah PA. Arah ni pun kita kena betulkan lah, tadi salah PA. Kita kena betulkan PA ni. Arah dia ialah dari P ke A. Okey, macam ni P ke A. Okey, untuk vektor dia dia kata kat sini 500 meter jarak P ke A. Tapi untuk mewakili dengan penggunaan vektor V, setiap V ni adalah 100 meter. Jadi kalau ikutkan dia punya 100 bahagi 5 kat situ, ialah 5 vektor V. Okey. Okey, 5 vektor V. Kenapa 5? Sebab 500 bahagi 100. Setiap 100 meter tu mewakili 1 unit V. Vektor V. Okay. Alright. So itu dari segi pengenalan kepada vektor. Baik, seterusnya guys. Bentar Okay. So, saya turun tak naik. Sekejap Okay, sekejap guys. Ada masalah teknikal di sini. Bentar Okay. Ada masalah teknikal. Alright. So soalan dia, ungkapkan AB. Dan juga padam ini semua. Okay, padam ni semua ni. Okay, nanti kita takut keliru. Alright. Ungkapkan AB dalam sebutan UV. Ungkapkan AB dalam sebutan U dan V. Mana AB kita?
So kalau ikutkan, cari vektor AB dari vektor A ke B. Okey, dengan menggunakan U dan V. Alright. So kalau kita tengok daripada gambar rajah kita, seperti mana kita dah belajar, AB ni, right? AB, kita ingat sini guys. AB, okay, kalau ikut jalan A ke B, jalan jauh ni mana? AP tambah PB. Ini hukum segitiga dalam vektor. Kita tulis AP tambah PB. Baik, kat situ kita dapat jawapannya sebab AP tambah PB, ikutkan arah bertentangan. Tengok arah bertentangan. Okay, arah bertentangan ini awak akan taruh negatif. Okay, so negatif 5V vektor V tambah satu lagi PB. PB ni ikut arah yang sama, positif. 6U. Okey, itu jawapan kita untuk soalan nombor 1. Setakat ni lah. Okey, faham tak? Saya steady cikgu cuba memberi penerangan supaya kita lebih faham sikit. Oleh mana pun awak boleh tengok balik video ni cikgu sediakan nanti. Okey, untuk soalan B, apa jawapan soalan A tadi? Cikgu lupa, cikgu kat sini juga AB sama dengan PA tambah AP, PA pula. AP tambah PB. Okey, so jawapan jadi apa? Negatif 5V tambah 6U. Vektor U. Okey, soalan nombor A kita. Okay, untuk soalan B, diberi bahawa perahu nelayan A dan B mempunyai magnitud yang sama, iaitu 40 km jam. Okey, 40 km sejam. Jika magnitud perahu nelayan A ialah 20 I tolak KJ sama dengan 1, cari nilai K. Okey, magnitud ni apa? Jarak jarak sesuatu vektor. Okey, kalau orang masih ingat, kita mesti ada punca dan kita dapat jaraknya itu. Okey, so jadi bermakna vektor dia kata dia mempunyai magnitud yang sama dengan magnitud A dengan B ni sama magnitud dia. Okey, so kalau kita ikutkan dia 40. So jadi 20I, okay, kita ambil dia punya 20, kalau masih ingat lagi macam kita buat ni, 20 kuasa 2 tambah dengan negatif K untuk magnitud A kita ni. Okay, itu negatif K kuasa 2. Alright, so kalau awak dapat bentuk ini, okay, so ini 40 kuasa 2. So ini teorem Pythagoras. Kalau awak masih ingat lagi cara kita mendapatkan magnitude. Okay. Magnitude, okay, dengan menggunakan kaedah teorem Pythagoras. Alright, so kita cuba selesaikan ini. Punca dengan kuasa 2 hilang. Okay, hilang soalnya, okay, negatif K. Okay, so punca kuasa 2 tu hilang. Okay, ni kita patahkan. Okay, lepas itu kita cuba selesaikan yang ini. 400. Ini kuasa 2 tambah K kuasa 2 sama dengan 40. Sekejap 400 pula. Ni 20 Ni 20 kuasa 2. 40 kuasa 2. So 40 kuasa 2. 40 kuasa 2. So K sama dengan apa? Bentar 40 kuasa 2. 400 punca kuasa 2 negatif K kuasa 2 400
Dia kuasa 2. K kuasa 2, 35. Okay, so K, alright. Tak ada penyelesaian pula kat sini ya. Negatif 400. Okay. Mana boleh? 40 tolak negatif 400 tak boleh kat sini ya. So, apa nilai K sekejap K kuasa 2. Allah. Silap ni. Sorry guys. Ni tak ada kuasa 2 Cikgu terlupa yang ni. Sorry guys. Ni tak ada kuasa 2. Okay, so dia biar macam ni. So ini akan jadi kuasa 2 lah. So ini akan jadi kuasa 2. Sorry guys. Cikgu tersilap ni. Okay, sorry. Dia betulkan balik. Okay, so 20 kuasa 2 tambah negatif K kuasa 2 sama dengan 40. Okay, buat yang ini. Tak, cikgu padan balik yang ini. Ini betul. Dia tak ada kuasa 2. So bila punca pindah sana dia akan jadi kuasa 2. Lepas itu sisa. Sorry guys. So 40 kuasa 2 sama dengan berapa 40 kuasa 2? 1,600. Betul. 1,600. Betul 40. Okay. Tak ada kereta ni. 40. Okay, 1,600. Lepas itu ini 20 kuasa 2 sama dengan 400. Betul. 20 kuasa 2 sama dengan 400. 400 pindah dia akan jadi 1,200 lah. Bila ditolakkan 400 kalau pindah sana tolak dengan 1,600. Jadi seterusnya K kita ini kita buat punca 1200. Okey, punca 1,200 sama dengan apa Cikgu. Tekan kereta. Punca 1,200. Cikgu. Ya saya. Hello? Apa? Cikgu. Tak dengar pula. Kenapa? Ya saya. Kenapa K jadi kuasa 2 Yes, cikgu dia ke? lepas Jawab. darab dengan negatif K? Lepas darab negatif K sebab jadi positif kan? Okay, sorry. Sebab negatif kuasa 2. Okay, K darab K, negatif K kalau darab dengan negatif K, itu kita dapat negatif akan dapat positif. Okay. Faham tak? Itu kan maksudnya siapa tadi? Silbang. Dari Silbang. Betul tak? Ya, cikgu. Itu maksudnya. You tanya. Okay, boleh Okay. Sorry guys. So jadi tadi dah ada tersilap sikit tadi. Cikgu dah buat kiraan balik. Jadi kita kena pastikan kiraan kita tu betul. So punca 1,200 sama dengan apa? Cuba tengok kiraan. Siapa dekat kereta? 34 something 30, mana ke kereta cikgu? Okay. 34.64. Okey lah, betul lah. 34.64. Okey, tu lebih kurang 34.64. Okey, itu punya kita lah. So kalau boleh dalam 3 tempat perpuluhan Okey, 34.64 something lah. Okey, itu jawapan dia. Okey, soalan nombor 2B. Alright, itu saja vektor yang kita kena faham. Okey, so ingat magnitude. Okey, so magnitude kita kena pastikan dalam keadaan kalau vektor, contoh lain kalau ada vektor AB, okey, dan vektor AB tu adalah 2I tambah 3J. Apakah vektor AB? Vektor AB kita ambil ni, kita kuasakan 2. Apakah magnitude AB? Punca 2 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Itu nilai dia. Ini cara kalau kita nak dapat magnitude. Magnitude ni macam jarak lah. Jarak vektor A ke B. Seperti yang ini jarak antara P ke A. Jarak antara jarak vektor P ke A. Yang cikgu lupa nak taruh ni tadi. Iaitu 40 dan vektor dia adalah
20I tolak K. So kita ambil 20 dengan negatif K, kita kuasa 2kan dia. So jaraknya dah diberi 40. Tadi cikgu silap sikit, tadi 40 kuasa 2 pula tadi. Terpening sikit kepala. Okey, so jadi jawapannya seperti tadi pengiraannya. Okey, so hati-hati bila jawab soalan ini nanti. Okey, tak susah mana. Baik, kita pergi ke soalan nombor berapa? Nombor 3 pula Okey, besar cikgu kena tangkap gambar pula. Nombor 3. Nombor 3 ni. Nombor 3 tak payah tangkap gambar. Dia tak banyak cerita. Okay, so nombor 3 ni dia melibatkan log. Orang mesti ingat lagi log 5 n tolak 4 log n 5 sama dengan 3. Dia suruh kita selesaikan persamaan ini. Dia suruh kita selesaikan dengan mencari apakah nilai n. Rata-rata cikgu tengok cikgu tanda kertas, beberapa kertas yang kertas kamu kot. Tapi ramai tak suka log kot rasanya, sebab rasanya macam susah kot log ni. Okey, tak ada masalah. Okey, kalau kamu ingat lagi dia punya prinsip log, saya rasa dalam formula dia tak tunjuk banyak log tentang rumus log ni. Memang tak banyak rumus log ni. Okey, jadi tak apa. Cikgu terangkan juga, jangan risau. Alright. So jadi untuk soalan nombor 3 ini, okey, macam mana kita nak selesaikan? Pertama, kalau kita tengok daripada base dia tu, dalam log ni kita ada nama asas ataupun base. 5, ini n. Alamak, terbalik pula. Macam mana kita nak jawab soalan ni? Okey, macam mana kita nak jawab soalan ini? Jadi seelok-eloknya, kalau boleh kita jadikan semua base kita sama. Yang sekarang ini base kita tak sama. Alright. So macam mana kita jadikan base kita ini sama? Sebagai contoh, kalau sini 5, kita kena jadikan sini 5 juga. Atau kalau sini n, kita boleh jadikan ini n. So biar samalah. N ni 5 lah. Okay, so lebih kurang macam itulah. Alright, tapi kalau ikut skema ni, skema ni dia kata kena semua dalam base 5. Okay, so jadi kita kena jadikan itu base 5. Maknanya yang ini kita kena tukar kepada base 5. Okay, macam mana kita nak gantikan kepada base 5? Kalau awak masih ingat lagi dalam formula log pertukaran base ini, kita bagi tumpuan kepada pertukaran base ni, iaitu ada formula dia, log AB. Okey, sekejap tak betul sikit ni. Log asas A ni, ni dalam formula ada, yang kita dalam buku teks kita, ialah log A, sorry. Log C B A. Alright. So asas tu jadi kepada C dan kepada C lah. Benda yang sama actually, C and C. Alright. So kita jadikan apa jua bentuk C kita ni dengan apa jua bentuk yang kita rasa sesuai untuk soalan kita ni lah. So gunakan rumus ini. Tidak cikgu dalam exam tak ada bagi formula ni. Setakat ni KSSM dia tak bagi formula, kena hafal. Kalau boleh hafal formula ini. Alright, so kita teruskan lagi. Macam mana? Baik. Jadi, seterusnya, kalau kita jadikan semua kepada base 5, dia akan jadi lebih kurang, sinilah log 5n tolak 4 log, kita jadikan base 5, okey, bahagi log 5n. Okey, log 5 dengan log 5n. Okey, so kita dapat seperti ini. Okey, terus perhatikan apa yang cikgu dah buat.
Aduhai. Okay, ada tak guys? Internet problem? Sebentar. Hello? Boleh dengar Hello? cikgu, boleh dengar. Macam internet tak ada. Dia clash ke internet. Sekejap. Okay. Alright. So, diorang tengah mainkan radio tu. Gudang. Bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris hari ni. Bahasa Inggeris petang. Okay, sorry guys. Iklan sikit, iklan. Okay, so kita teruskan. Tadi ada masalah internet. Jadi, gunakan base 5 seperti mana kita gunakan formula tadi dan kita dapat seperti ini. Alright. So, jadi seterusnya jangan lupa kita kena kemas kini keadaan formula ini. Log 5n tolak 4 log 5 bahagi log 5n sama dengan 3. Baik. Okey, siapa boleh beritahu cikgu apakah nilai log 5 benda yang sama ni? Cikgu bulatkan ni. Ya, 1. Ya. So kita kena gantikan tu dengan 1. Jadi kita gantikan tu dengan 1 dulu. Kita akan dapat log 5n. Salin ini mungkin panjang sikit sebab cikgu buat satu persatu keadaan ini. Salin lah. Okey. So sama dengan 1. Okey, seterusnya. Okey, bila dah sama dengan 1, okey, kita kemas kinikan kat sini. Okey, so sama dengan 1, kemaskan sikit sini. 4. Okey, kalau boleh salin cepat cikgu scroll down macam ni. Okey, alright. So cara yang seterusnya, kita ada pembawah ni, kita nak hapuskan pembawah ni. Ni ada log 5n, kita nak hapuskan pembawah ni. Kita darab semua dengan log 5n. Darab semua dengan log 5n. Kita nak hapuskan pembawah. Ingat tak cara cikgu? Kalau boleh kita hapuskan semua pembawah. Okey, so kita darab semua persamaan itu kepada log 5n. So dia akan jadi apa? Okay. Log 5n darab log 5n, dia akan jadi, warna merah pula. Okay, tolong salin kalau boleh lah. Nanti awak cuba buat balik semula lah. Log 5n, semua ni kuasa 2, tolak 4, sama dengan 3 log 5n. Okey, so kita dapat seperti ini. Okey, dah salin belum? Tak apalah, nanti video pun cikgu akan bagi nanti ya. Baik, so yang sebelah kiri atau kanan kita ni, kita akan pindahkan sebelah kiri. Dia akan jadi log 5n. Semua ini kuasa 2. Okey, tambah 3 log 5n. Tolak Tolak 3 log 5n. Tolak 4 samakan dengan 0. Alright. Okey, kalau awak perhatikan kat sini, awak perasan tak? Andai katalah kita gantikan ni dengan x. Katakan ini dengan x. Iaitu x itu sama dengan log 5n. Kita gantikan dengan x dengan x. Dia akan dapat seperti ini. Dia masalahnya
Okay, sorry. Biasa line tak kuat. Ada tak? Dengar tak? Boleh cikgu. Okay, sorry lah guys. Okay, kita balik pada soalan tadi. Kita share balik. Dia hilang sharing kita tadi. Sampai hilang terus share kita tadi. Okay, window. Okay, di manakah kita tadi? Sesilap cikgu. Okay, kita patah balik kot. Patah balik apa cikgu ceritakan tadi Tak Okay, kita padam ni semua. Sementara nak bagi semua faham Okay. Okay, tak salah cikgu start daripada mana ni? Okay. Alright, so daripada sini kan, log kan. Hilang function tadi. Baik. Harap tenang. Okey, kita cerita baliklah pada pertukaran asas tadi lah. Tenang ya. Okey, so jadi pertukaran asas tadi tu, kalau kita tengok kat sini. Okey, so kita dah menggunakan formula log AB kita ni, alright. So kita dah jadikan daripada asalnya ialah ini. Nak tukarkan asas ni kepada asas 5. Okey, dengan menggunakan formula yang cikgu berikan ini. Ini kena hafal formula ni. Okay, kemudian tadi kita dah bincang log 55 ni. Bahagian ini sama dengan 1. So jadilah 4 saja kat sini. Okay, jadi seterusnya cikgu nak hapuskan log 5n ini. Log 5n ni cikgu darab semua persamaan ini dengan log 5n juga. Okay. Baik. Okay, kedua. Setakat ni line okey, line okey. Jadi kedua dah settle. Alright, so bila cikgu dah darabkan log 5n, dia akan jadi seperti inilah. Ni darab dengan log 5n. Okey, ni darab dengan log 5n, ni darab dengan log 5n, ni darab dengan log 5n, kita akan dapat 1, 2 and 3. Seperti bawah ini. Okey, kuasa 2. Cikgu buat kurungan kuasa 2 kat situ supaya kita dapat benda yang sama itu dikuasakan 2 lah. Okey, so jadi alright. Setakat inilah. So faham kat sini. Seterusnya okey, sebentar. Okey, seterusnya jauh sangat. Baik. So andai kata sebab kita tak elakkan daripada kekeliruan. So nampak banyak sangat benda XX kat sini. Cikgu pindahkan semua sebelah kiri. Sebelah kanan ni agak jadi sebelah kiri. Tengok apa jadi? Log 5n seluruhan ni kuasa 2 tolak 3 log 5n. Okey, kita pindahkan. Okey, and then tolak 4 sama dengan 0. Okey, kenapa cikgu pindahkan? Okey, sebab ada bentuk kuadratik kat sini kalau ikutkan. Dalam bentuk kuadratik apa dalam bentuk, kalau tak nampak, cikgu andaikan log 5n dengan x. Kita andaikan log 5n sebagai x. Kalau tak nampak lah okey, kalau tak nampak kat situ. Jadi gantikan dengan x supaya kita perhatikan kuadratik dia ada wujud kat sini. X kuasa 2 tolak 3x tolak 4 sama dengan 0. Okey, kita gantikan dulu. Buat sementara ni kita gantikan dulu. Gantikan x, gantikan ni dengan x dulu. Okey. Baik. Seterusnya macam mana? Buat pemfaktoran. Okey, pemfaktoran ni cikgu dah kirakan, iaitu pemfaktoran kalau mengikut ini adalah x tolak 4 dengan x tambah 1 sama dengan 0. Okey? Alright. Baik. So kita ada pemfaktoran ini, di mana kalau kita belajar pemfaktoran, yang bracket yang pertama tu kita buat sama dengan 0, atau bracket yang kedua itu tambah 1 sama dengan 0. Jadi apakah nilai x? X tu sama dengan 4 atau
X2 sama dengan negatif 1. Kalau ikut pemfaktoran lah. Dan jangan tinggalkan jawapan kita kat sini. Sebab tadi kita dah andaikan bahawa X sama dengan log 5N. So ganti balik X kepada log 5N. Tulis balik Okey. Okey, log 5N sama dengan 4. Dan satu lagi. Log 5N sama dengan negatif 1. Baik, so seterusnya apakah nilai N? Okey, kalau awak masih ingat lagi, dah dapatkan N tersebut, katakan kita nak hapuskan log ini, maka 5 ini akan pindah sebelah kanan, dia angkat 4. Ini cara cikgu ajar dulu kalau tak ingat formula lah. N sama dengan dia angkat 4 tu jadi kuasa. Begitu juga So N sama dengan 5 kuasa 4 sama dengan apa ya? Kira 600, tak salah cikgu, 625. Itu satu jawapan. Okey, sama juga dengan yang sebelah yang ni, log 5. Kalau kita nak hapuskan log ni, 5 ini kita akan pindah sebelah kanan, kita akan angkat negatif 1. Dia akan dapat N sama dengan 5 kuasa negatif 1, atau ini adalah 1/5. So jawapan kita ni kedua-duanya betul. So kita boleh terima jawapan ini dan kita boleh terima jawapan ini. So maknanya dalam soalan kita ini kita ada 2 jawapan. Okey, setakat ni faham tak? Ni tengok balik, bahas balik. Okay, agak panjang sikit kerjanya, tapi sebenarnya kita boleh pendekkan jalan kerjanya. Tak ada masalah Okey, tapi kalau awak dah salin ataupun awak boleh revise balik dalam video cikgu dah rekod ni, insya-Allah mudah-mudahan Baik, ada berapa minit lagi tinggal? Okey, kalau tak ada masalah, kita ke soalan seterusnya. Kalau sempat ni, soalan seterusnya, soalan nombor 4 Ada masalah? Tak ada Okey, alamak. Cikgu ada problem sikit Cikgu tak boleh nak scan, sebab handphone cikgu ni dah mati pula. Okey lah guys, macam ni lah. Kita stop dulu. Kita stop dulu. Untuk kelas pertama kita punya PDPR kita ni. Cikgu ada problem sikit, cikgu tak boleh nak scan soalan tersebut. Ceritanya panjang juga soalan nombor 4 ni. Tak apalah, kita jumpa untuk kelas seterusnya lah. Kita stop dulu kat sini soalan nombor 3. Boleh 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 cikgu. Boleh, tak apa, kita stop awal sikit lah, never mind. Alright, so tak apa, nanti next class kita akan buat secara online juga. Ataupun cikgu standby saja dengan video terus lah. Senang cerita, cikgu bagi je kat orang tengok macam mana. Alright, itu saja. So jangan lupa untuk mengisi kehadiran. Siapa dah isi kehadiran? Belum isi kehadiran lagi Belum Cikgu, kamu tak buka mic. Cikgu tak buka mic lagi. Okay, boleh? Boleh juga, boleh. Kenapa? Isi kehadiran dulu siapa yang boleh isi kehadiran, tak apa, kita habis awal sikit hari ni. Cuma minta maaf lah atas technical dan bagai tadi. Kita jumpa lah next class. Okay, next class bila? Esok esok kita ada 2 waktu lagi. Just standby je lah. Nanti cikgu jumpa awal sikit lah kot, mana tahu. Okay, itu saja. Thank you guys. Bye-bye. Okay, terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu, terima kasih cikgu.